Aku bersama seorang pensyarah lelaki bernama Dr. Idham, 6 pelajar lelaki dan 6 pelajar perempuan, termasuk aku, pergi ke Langkawi untuk membuat kajian lapangan di sekitar Gunung Raya dan Pantai Cenang. Kesemua kami adalah pelajar separuh masa geografi di sebuah IPTA. Aku diberi tanggungjawab untuk mencari tempat penginapan sepanjang berada di sana. Aku telah memilih sebuah kondo yang pada hemat aku sangat berpatutan harganya dan berdekatan dengan tempat makan. Aku berurusan dengan seorang ejen untuk menempah 2 bilik selama 3 hari 2 malam. Ejen itu juga adalah rakan lama aku ketika di sekolah menengah. Kami tiba di kondo tersebut jam 1:30 petang. Kawasan parkir kereta dipenuhi lalang dan tumbuhan menjala. Bumbung parkir pecah seperti tidak diselenggara. Bangunan kelihatan usang dan berlumut. Aku menghubungi ejen untuk memaklumkan ketibaan kami. Okey, selamat datang. Kunci ada dalam bilik masing-masing. Bilik 1107 dengan 1105. Kata ejen melalui telefon. Sebaik memasuki pintu utama lobi kondo, kami tergamam. Semua memandang aku dengan satu soalan. Betul ke kondo ni? Atau kita salah kondo? Tanya Syauqi. Yelah, sebab aku yang pilih tempat ni. Sungguh tak kusangka, rupanya indah khabar dari rupa. Lobi kosong, tak ada kaunter pendaftaran pertanyaan, tak ada penyambut tetamu. Yang ada, hanyalah chandelier yang hampir jatuh menyembah lantai. Lantai pula, berhabuk, dipenuhi dengan daun kering. Tampalan iklan memenuhi ruang dinding lobi dan tak ada manusia lain selain daripada kami di situ. Keadaan sangat berbeza ketika aku survey di website dan Agoda. Tak apalah, kita naik, tengok bilik dulu. Kata Dr. Idham nak sedapkan hati kami. Sebelum ke pintu lift, kami terpaksa melalui kolam renang di sebelah kiri. Keadaan kolam kotor berlumut. Daun kering berselerak, lalang memenuhi sekitarnya. Di sebelah kanan laluan, terdapat sebuah gym. Kelihatan sudah tutup dan tidak digunakan lagi. Keadaan gym yang berselerak, dipenuhi daun kering dan habuk yang tebal. Di sebelah lift, terdapat sebuah kafe yang sudah lama ditinggalkan. Cermin kafe sangat kotor, kerusi meja berselerakan, daun kering memenuhi ruang lantai kafe. Macam mana daun kering ada dalam kafe dan gym, sedangkan pintu dan cermin berkunci dan tertutup rapat. Lift sangat usang dan hanya berhenti di tingkat yang tertentu. Mungkin rosak dan tidak diselenggara. Kami ke tingkat 10 untuk melihat bilik 1105. Biliknya jauh daripada lift dan koridor akan gelap pada waktu malam kerana tidak mempunyai lampu. Aku dan rakan perempuan yang lain sepakat untuk memilih bilik 1107 di tingkat 11 kerana biliknya berhampiran dengan lift. Sebaik memasuki bilik 1107, bau bilik sangat tidak menyenangkan hingga aku tak dapat nak agak, bau apakah ini? Ianya seperti bau bunga cempaka, diselangi dengan bau hanya ikan yang agak meloyakan. Lantai bilik sangat berhabuk, seperti tidak ada orang yang pernah menginap sebelum kami. Bilik 1107 mempunyai satu master bedroom dan 2 bilik tidur bersaiz sederhana. Lengkap dengan dapur dan 2 bilik mandi, tapi ada kesan darah dalam tap mandi. Hari pertama, sepatutnya kami dah mulakan kajian lapangan di Gunung Raya. Tapi, pensyarah batalkan dan tunda pada keesokan hari. Sejujurnya, kami tak sedap hati dengan kondo tu. Masing-masing sepakat untuk cari tempat penginapan lain. Malangnya, motel di kawasan sekitar sudah penuh. Hotel-hotel lain juga turut penuh, sedangkan ketika itu bukan cuti sekolah. Akhirnya, kami terpaksa akur untuk bermalam di situ. Pukul 7:30 malam, kami pun sampai di kondo. Kami ternampak seorang makcik sedang menyiram rumput dan lalang di kawasan parkir kereta. Aku tak dapat lihat wajah makcik tu, tapi kenapa dia siram lalang? Dr. Idham pesan, jangan tegur, biarkan saja. Pukul 9 malam, kami berjanji berkumpul di parkir kereta untuk makan malam. Dari tingkat 11 untuk ke lobi, lift berhenti di setiap tingkat. Setiap kali pintu lift terbuka, aku nampak koridor di setiap tingkat, gelap dan tak ada orang. Yang peliknya, kenapa lift berhenti di setiap tingkat, tapi tiada orang? Seolah-olah,
ada seseorang sedang bermain dengan butang lift itu. Lift tiba di tingkat 6 dan kami ternampak makcik yang siram lalang tadi berdiri di hadapan lift sambil pegang sabit. Aku cam makcik tu sebab baju yang dia pakai. Aku tak dapat lihat wajah dia disebabkan keadaan koridor yang sangat gelap dan hanya ada cahaya dari dalam lift. Lagipun, dia hanya menundukkan muka. Going down? Tanya Kamila kat makcik tu. Tapi, makcik tu tak jawab. Dia diam saja. Makcik nak turun bawah ke? Aku pula bertanya. Makcik tu diam juga. Tiba-tiba, dia angkat tangan yang bersabit tu dan terus meluru ke arah kami. Tapi, pintu lift tiba-tiba tertutup. Satu bunyi kuat bergema dari luar lift. Sumpah, memang kecut perut sebab kita orang rasa makcik tu tetap pintu lift. Sampai je kat lobi, kami berlari keluar dari lift sambil menjerit hingga ke parkir. Sampai je kat parkir, dah nampak grup lelaki dan pensyarah menunggu kat kereta. Diorang tanya, kenapa lari sambil menjerit? Kitorang cakap, nanti cerita. Kitorang makan sekitar dataran Helang. Sementara tunggu makanan sampai, Dr. Idham bertanya, kenapa tadi kami lari sambil menjerit? Kamila pun mula cerita apa yang terjadi semasa kami nak turun ke lobi. Aku nampak riak muka Dr. Idham berubah. Kami pun kena benda yang sama. Kata Syauqi, aku dah tak rasa nak makan. Tiba-tiba, rasa kenyang. Apa yang ada dalam fikiran kitorang masa tu, ialah macam mana nak tidur situ dan kenapa motor-motor lain semua full house di saat yang macam ni. Tak apa, kita balik kondo, kita rest. Esok pagi-pagi, kita dah nak mula kajian lapangan. Balik karang, jangan lupa solat sebelum tidur. Kata Dr. Idham. Malam tu, aku dengan yang lain sepakat tidur depan TV kat ruang tamu, ramai-ramai. Dalam pukul 12.30 pagi tu, boleh dikatakan, masing-masing dah berdengkur, kecuali aku dengan Syida. Kami hanya pejam mata, tapi tak tidur. Pukul 2 pagi, tiba-tiba, aku dengar air paip sinki dapur terpasang. Yang aku tahu, dorang semua ni dah tidur. Syida cuit jari aku dan aku cuit jari Syida. Masing-masing, takut nak buka mata. Kau dengar tak bunyi air? Bisik Syida. Aku cuma jawab, aku dengar dengan nada suara berbisik. Makcik tu lawai kat sinki. Bisik Syida sambil genggam tangan kanan aku. Aku buka mata sedikit dan lihat ke arah sinki melalui hujung anak mata saja. Sah, memang makcik bersabit tadi tengah berdiri kat sinki sambil membiarkan air paip sinki tu terpasang. Untuk pengetahuan korang, ruang tamu dan dapur bersambung. Jadi kalau korang duduk depan TV, dapur berada di sebelah kiri korang. Aku terus pejam mata sambil genggam tangan Syida. Ketakutan membuatkan aku makin berpeluh malam tu. Tiba-tiba, bunyi air paip mengalir di sinki tu berhenti dan aku dengar bunyi tapak kaki berjalan dari sinki dapur menuju ke pintu utama. Selepas tu, aku dengan Syida dah tak dengar apa-apa bunyi pelik dan kitorang tak buka mata sampai ke pagi. Kira, tidur pun, tidur-tidur ayam saja, tidur yang tak nyenyak. Pagi selepas subuh, aku dengan Syida tanya Kamila dengan yang lain-lain sama ada diorang ada dengar apa-apa tak malam tadi. Diorang cakap diorang dengar, tapi tak berani buka mata. Kamila seorang je yang tak dengar dan tidur mati. Bersyukur sebab tak ada berlaku sebarang gangguan histeria. Hari kedua di Langkawi, kami fokus dengan kerja-kerja lapangan. Masa terluang, aku call ejen untuk tanya apa kena dengan kondo tu. Aku nak jumpa dia, tapi dia bagi alasan dia sibuk memandangkan dia ialah seorang tour guide di Langkawi. Jadi, kami bersembang dalam telefon saja. Dia minta maaf atas kejadian yang menimpa dan dia offer kami bilik lain, iaitu di tingkat 6. Aku tak setuju, memandangkan kami jumpa makcik bersabit tu di tingkat 6. Aku tolak tawarannya dengan baik. Selesai kerja lapangan sekitar jam 5 petang,
Dr. Idham bagi cadangan supaya kami bungkus makan malam dan makan di dalam bilik sahaja. Jadi, tak perlu keluar semula untuk makan malam. Kami bersetuju, memandangkan masing-masing sangat letih. Kami sampai di kondo sekitar jam 6 petang. Kebetulan, depan kondo tu, ada orang jual durian. Why not kita makan durian depan tu sebelum naik ke bilik? Esok dah nak balik. Azizi bagi cadangan. Cadangan tu dipersetujui oleh semua orang. Selesai makan durian sekitar jam 7.15 malam, kami menuju ke pintu utama, lobi kondo. Tiba-tiba, ternampak seorang budak lelaki berusia sekitar 5 tahun, sedang menangis kat tangga lobi. Dr. Idham tegur, kenapa menangis? Budak itu kata, mak dia tinggalkan dia dan dia tak tahu macam mana nak guna lift. Kami tanya, dia tinggal di tingkat berapa, dan kami akan hantarkan. Dia cakap, dia tinggal di tingkat 6. Tingkat 6, tingkat makcik bersabit tu. Kami 13 orang, sepakat nak hantar budak tu, balik ke bilik mak dia. Kami risau, dia terserempak dengan makcik bersabit tu. Dalam lift ke tingkat 6, kami sembang-sembang macam biasa dengan budak tu. Sampai je kat tingkat 6, Syauqi tanya budak tu, bilik adik nombor berapa? Guess what? Budak tu dah tak ada. Toleh kiri kanan depan belakang, memang budak tu dah tak ada. Tiba-tiba saja, ada bau busuk sekitar kitorang. Aku tak tahu nak describe bau tu macam mana. Tapi, sangat busuk. Dari tingkat 6, kami naik tangga ke tingkat 10 untuk ambil barang-barang grup lelaki sebab Dr. Idham nak kongsi bilik dengan grup perempuan since benda pelik makin kerap terjadi. Kitorang naik tangga sebab lift start kat tingkat 13. Selesai solat isyak berjemaah, grup lelaki cakap, diorang akan tidur depan TV, manakala grup perempuan pula akan tidur dalam master bedroom. Pukul 11.30 malam, sewaktu semua orang tengah syok layan cerita Hindustan kat TV2, tiba-tiba berlaku blackout. Gelap gelita, ruang tamu tiba-tiba saja berbau wangi bunga melo. Bau tu sangat kuat, tapi tak ada siapa pun bersuara. Orang tua-tua cakap, bau wangi-wangi ni selalunya Pontianak. Setelah bergelap selama 6 hingga 7 minit, tiba-tiba pintu utama diketuk kuat. Tombol pintu digoncang. Ketukan tu sangat kuat, macam nak roboh pintu. Kami tak buka pintu, sebab sepanjang kami di kondo tu, kami tak pernah jumpa sesiapa pun atau berselisih dengan sesiapa pun, kecuali makcik sabit dengan budak kecil gaib tu je. Kereta di kawasan parkir sentiasa penuh, tapi kami tak pernah nampak manusia lain selain kami saja di situ. Ketukan pintu tu berterusan selama lebih kurang 20 minit, kemudian diikuti dengan bunyi sesuatu yang diseret. Bunyinya sangat membingitkan telinga, seolah-olah seperti besi yang diseret di luar bilik kami. Syauqi intai di lubang intai yang ada pada pintu untuk lihat apa yang berada di luar. Guess what? Makcik bersabit tengah seret sabit dia dari depan pintu lift ke depan pintu bilik kami. Bunyinya sangat mengilukan. Aku dan yang lain-lain dah takut dan dah mula menangis. Dr. Idham cakap, jangan menjerit. Kalau takut, tutup telinga, pejam mata. Lepas bunyi seret tu hilang, tiba-tiba saja, pintu sliding balkoni di ruang tamu terbuka. Angin menderu masuk. Angin tu bawa bau yang sangat busuk. Bau kuat bunga melo tadi terus hilang. Azizi terus tutup pintu slide tu. Memang pintu tu tak boleh kunci sebab rosak. Selepas itu, bunyi ketuk pintu bagai tu tadi hilang macam tu je. Malam tu, memang kami tak tidur, bergelap sebab blackout. Semua berkumpul kat ruang tamu, berjaga. Geng perempuan, ada yang tertidur kat sofa. Aku ingat, semua gangguan dah reda. Rupanya, tak. Pukul 3 pagi, air pipe sinki dapur terpasang. Dalam gelap gelita, bersuluh cahaya telefon bimbit, nampak kelibat manusia berdiri di sinki.
Aku hanya mampu menangis dan ingat nak balik rumah cepat-cepat. Dr. Ilham pesan, kalau takut, jangan jerit. Tutup mulut dan kalau nak menangis, jangan ada suara. Bau bunga melul tu datang balik. Azizi tiba-tiba bangun dan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelibat tu tak berganjak, tak bergerak, hinggalah habis azan. Air paip masih terpasang. Tengah semua mata tertumpu pada kelibat di sinki, tiba-tiba, tombol pintu utama digoncang dengan kuat, diselangi dengan ketukan pintu yang sangat kuat juga. Saat genting macam ni, memang dah tak ingat bacaan surah atau doa-doa pelindung. Aku dah macam orang yang mengidap Parkinson. Bibir aku terketar-ketar dan tangan sejuk beku sebab terlalu takut. Syauqi buka YouTube bacaan Al-Quran 30 juzuk. Gangguan tu tetap tak hilang. End up, Dr. Ilham cakap dia nak pergi buka pintu tu, nak tengok siapa yang ketuk. Dia cakap, kita berserah pada Allah dan kita tawakal. Yes, dia memang pergi buka pintu yang diketuk bagai nak roboh tu. Sebaik pintu dibuka, tak ada sesiapa pun. Tapi, ada angin kuat yang menderu masuk, siap dengan daun kering berserta bau yang sangat busuk. And guess what? Air pipe di sinki, tiba-tiba berhenti sendiri, dan dah tak ada gangguan lagi selepas tu. Kami tak tidur sampai ke subuh. Selepas solat subuh, matahari pun dah terpacak. Kami pun kemas barang-barang, bersihkan diri nak check out. Pukul 8 pagi macam tu, waktu kitorang buka pintu nak keluar, terdengar suara riuh rendah kanak-kanak mandi kat kolam renang. Air, ramai pula orang. Sebelum ni, tak gemeriah macam ni pun. Kitorang turun ke lobi dan aku call agent untuk tanya kat mana nak drop kunci bilik sebab kitorang nak balik dah. Agent cakap, letak je kat dalam bilik. Dah satu hal pula nak kena naik semula dan letak kunci kat bilik puaka tu. Azizi dengan kawan dia, tawarkan diri untuk letak semula kunci tu kat bilik. Sementara tunggu diorang, kami lepak kat lobi. Memang ramai orang masa tu kat lobi. Tiba-tiba, ada pakcik sekitar umur pertengahan 50-an, tegur. Awak semua dari mana? Baru sampai hari ni ke? Tak pernah nampak pun. Tanya pakcik itu. Dr. Ilham jawab, yang kami dah 3 hari 2 malam, tinggal dalam bilik 1107 dan 1105. Pakcik tu terkejut, sebab dia kata, dia yang jaga tempat ni. Tapi dia tak nampak kami pun selama 3 hari yang kami sebut tu. Dan bilik 1107 tu, dah lama tak ada orang sewa, sejak kondo ni disita dan ditutup. Lepas tu, kondo ni dibuka semula, tapi dah jadi hak persendirian. Memang dah tak ada siapa nak selenggara tempat ni. Pakcik tu berkeras, yang dia memang tak nampak kami sepanjang 3 hari kami berada di sini. Malah, tempat parkir kereta yang kami parking tu pun, dia cakap dah seminggu orang tak parkir situ, sebab ada batu bata yang tak dialihkan. Pagi ni, dia cakap batu bata tu mungkin dah dialihkan. Sebab itulah, dia sangka, yang kami baru sampai pagi ni. Dr. Ilham sempat tanya tentang makcik yang siram lalang tu. Pakcik tu ketawa, dan dia cakap, mustahil orang nak siram lalang. Selepas Azizi dengan kawan dia turun ke lobi, kami pun cerita pertemuan kami dengan pakcik penjaga tadi. Kalau pakcik tu tak nampak kita, pakcik jual durian tu mesti nampak kita. Jom tanya pakcik jual durian depan tu. Kata Azizi. Kami pun melintas jalan dan bertanya pada pakcik yang jual durian tu. Pakcik durian tu cakap, dia memang nampak kami. Masa kami datang waktu maghrib kemarin, dia bagi tahu, bau kami sangat wangi dan dia sangka itu minyak wangi yang kami pakai. Tapi, selepas kami selesai makan durian dan balik ke kondo, bau wangi tu masih kekal ada di situ, mengalahkan bau durian. Jadi, dia berhenti berniaga awal kerana tak sedap hati. Sampai je kat rumah, aku baca review-review blogger tentang kondo yang kami sewa ni. Ternyata, banyak bad review dan ada kisah mistik sejak kondo tu disita. So, kalau korang nak check in di mana-mana, make sure baca review dulu. Takut kat website nampak cantik, tapi depan mata, macam bangunan tinggal.